Okay, Assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella, dan hari ini saya berada di KL Central, stesen kereta api, stesen LRT semualah. Tapi saya bukan nak pergi ke KLIA untuk saya naik kapal terbang, bukan. Hari ini bukan topik aviation, tapi masih lagi topik dalam kepramugaraan ataupun kepramugarian. Okey, nak tahu apa cerita sebenar? Tunggu selepas ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Manaf, berasal dari Pasir Putih, Kelantan, berumur 33 tahun. Pengalaman selama 10 tahun berkhidmat dalam kereta api Malaysia bersama ETS sebagai pramugara kereta api. Sekarang dah alhamdulillah naik pangkat jadi penyelia train selepas 10 tahun. Lagi banyak pengalaman manis panjang 10 tahun. Daripada first train dari set Korea, sekarang dah set ketiga dari China. Banyak dapat feedback yang bagus dari penumpang, dari passenger. Makin famous juga di IG, di Facebook sebab kerja ni. Antara jadi duta untuk kereta api lah, jadi maskot untuk kereta api, untuk tarik lagi ramai anak muda. So KTM ni membuka peluang untuk sesiapa saja yang rasa nak kerja sama macam flight attendant, so boleh datang. Kami menjemput semua. Kita orang punya kelayakan SPM minimal 6 kredit, fokus pada BI juga sama, cumanya tak adalah seketat flight attendant. So kepada yang bukan tak lulus lah, kredit 6C macam tu contoh, boleh datang. Yang penting penampilan kena jaga, dia sama juga, attitude kena bagus masa interview. Untuk interview ni dia walk-in interview je. Ada page KTM, dia akan promote, macam dia akan wawarkan ada jawatan baru. So masa tu kita boleh apply lah, tak pun boleh follow je terus page KTMB kat Facebook. Untuk tahun ni, untuk 2 tahun yang terakhir ni banyak interview. Dia tak boleh cakap tiap bulan sebab dia depend on kekosongan. Sebab sekarang ni train makin banyak, set China, set yang diimport dari China pun makin banyak, bertambah, so kita perlukan ramai staff. Macam Pak Su, macam saya lah, saya 6 bulan dalam training dekat 6 bulan dekat Akademi Kereta Api kat Maira Batu Gajah. Kita orang dilatih, dia macam profesional punya jurulatih lah. Dia datang untuk ajar kita orang macam kelas Inggeris, ada kelas grooming, makeup. Dia ibarat lah sebab kita orang ni pioneer daripada 2010. So kita orang ni dilatih sama macam yang atas punya, yang macam pramugara di awan punya latihan. Cuma kita orang tak adalah macam berenang tu tak adalah sebab kita orang di darat. Tapi 6 bulan tu kita orang kena siap siaga sebelum train kita orang jalan. Pertama sekali attitude lah, sebab yang kita orang nak great passenger. So yang pertama sekali senyuman, body language semua tu. Dia nak kalau boleh yang mesra pelanggan. Dia akan latih, kita akan cakap polite, kalau kena marah pun senyum. Itu grooming. Grooming ni antara yang penting lah, sebabnya daripada yang tak pandai makeup, wajib makeup untuk yang perempuan. Cuma untuk pramugari KTM ETS ni, dia tak adalah yang macam free hair semua. Yang bertudung boleh minta. So dia kelebihan dia di situ. Yang mana bertudung yang rasa macam nak kerja macam di awan, boleh datang. Yang free hair pun okey. Sesiapa je boleh datang. Tak ada limit, tak terhad. Okay, hi.
Nama saya Nurida binti Syahri, berasal pada Kuala Kangsar, Perak. Dah berkhidmat selama 10 tahun. Kalau daripada rumah, saya akan make sure 2 jam lebih awal saya dah bersiap. Kalau saya kerja 5 pagi, saya akan bangun pukul 3. Dalam 3 lebih tu saya dah siap make up semua. Dalam 10 minit pukul 4 tu saya dah keluar lah. Make sure dia sejam awal kena ada kat sini lah. So far kalau kerja pun kena 2 jam lebih awal siap. Baru kita sempurna lah orang cakap. Buat report, check train, ambil RPT untuk passenger punya list. Kita cuba tengok kru yang bertugas cukup ke tak dia punya kelengkapan bekerja. Macam maksudnya kena ada safety vest, kita punya checklist untuk passenger, macam mana kita nak sambut passenger, dah ada ready ke belum, datang pukul berapa, macam. Okey, bila kita masuk dalam train, kita akan check dulu train tu, safety aid semua kita tengok, kita check. Lepas tu safety aid pula, first aid. Okay, kita check dulu. Kalau okey semua, baru kita bagi tahu dah clear, bawa masuk passenger dalam train. So kita cuba bantulah passenger mana yang tak dapat jumpa dia punya seat, apa semua, orang tua, OKU khasnya. So kita banyak membantu daripada segi tu. Kalau bila train dah moving, kita akan check train, check tiket. Check tiket tu untuk pastikan passenger duduk tempat yang betul, tiket yang sah, perjalanan yang sah. Lepas tu kita akan keluar, every station akan stop mana yang macam kita ada platinum, gold dengan silver. Untuk platinum kita direct non-stop. Kalau harga dia mahal sikit berbanding daripada gold dengan silver. Untuk gold dia ada station-station dia yang stop. Untuk silver semua station dia stop. Cuma every station yang stop tu kita kena keluar lah untuk tengok passenger tu, make sure dia turun dekat destinasi yang betul lah dengan tiket dia. Selepas tu kita akan teruskan perjalanan macam biasa. Selalunya kalau ada masalah tu sikit-sikit tu boleh settle. Okay, sampai destinasi dekat KL Central, KL Central ke Padang Besar ke, kita attend passenger untuk turun. Macam tu je lah. Okey, kalau untuk train BC business class tu kita banyak bagi complimentary dia tu. Kita punya earphone, kita bagi servis kita lebih sikit lah daripada yang coach yang lain. Sebab BC ni dia terdiri pada orang-orang yang orang kata hado-hado. So tapi lebih servis gitu lah, tapi layanan kita sama saja. Contohnya tadi macam you bagi makan. Ya. Okey, refreshment tadi tu kan. Ya. So itu macam mana you prepare kat situ ya macam mana? Kita akan prepare, kita akan kira stok semua makanan tu, kita akan kira jumlah passenger untuk kita agihkan lah. Kita takut nanti akan ada yang tak cukup semua. So selalunya dia akan bagi ikut passenger yang ada hari tu lah. Ya ada, cuma tak ada lebih langsung. Kita ada lebih sikit lah untuk standby. Sebab kita BC dia ada juga stop di stesen-stesen lain. Dia tak ada satu stesen je. Maknanya kita akan ambil di stesen-stesen yang lain. Okey, kalau macam kita orang, kita ada base, 3 base. Okey, kita ada base, kru ada 3 base. Kita ada Ipoh, KL Central, lagi satu dekat Batu. Untuk ETS train lah, perkhidmatan ETS sahaja. Okey, kita ada 3 base. Untuk saya base di Ipoh. Kalau Ipoh, mungkin saya akan kerja Ipoh KL, ataupun memang starting dari Ipoh KL ataupun Ipoh Padang Besar. So bila kalau sampai Ipoh awak turun Ipoh lah. Sampai turun Ipoh. So sementara tu awak buat apa kat Ipoh, lepas tu tunggu next train daripada tak, kita dah boleh balik dah. Kira kita pergi and then kita balik. Ya. Kita pergi, kita balik kira satu trip lah. Dari Ipoh awak base Ipoh tapi awak kena pergi KL. Lepas tu nak balik Ipoh balik. Ya. Macam tu lah. Ya. Kita akan kerja balik. Kalau kena pergi ke arah utara, Penang ke macam mana? Okey, kalau ke sana pun macam tu juga. Kita orang akan macam naik, mungkin daripada KL, base KL bawa. Okey, sampai dekat Ipoh kita akan tukar kru. Kita orang pula naik, teruskan perjalanan ke Padang Besar ataupun Batu. Biasa kalau ada berhenti satu malam tu, ada hotel? Ya, ada hotel. Selalunya satu malam je? Satu malam je. Tak ada 2 malam? Tak ada. Lepas tu besok balik? Pagi tu balik. Pagi tu balik? Hari tu juga yang balik. Jalan macam biasa? Ya. So macam you punya schedule tu memang hari-hari kerja ke? Hari-hari kerja. Hari-hari kerja lah. Adakah satu hal lain lah ikut shift lah? Ikut shift. Hari-hari kerja. There's no denying what we want. There's no denying what we want.
memang diajar untuk ambil pendekatan, selesaikan masalah tanpa provokasi. Kalau passenger jenis marah ke apa, pertama sekali cool lah dulu, kita kena tenangkan diri. Lepas tu cuba minta bantuan kawan lain untuk kalau kita rasa tak boleh solve. Tapi banyak dalam 6 bulan tu dia more to customer service lah. Dia more kepada macam mana kita nak minta tiket, macam mana kita nak guide orang yang terlepas train ke salah tiket. Sebab yang dalam train ni dia tak macam flight. Tiket dia tu boleh naik train walaupun salah. Ada terkadang tersalah tarikh. So benda-benda yang macam ni lah yang kita dilatih. Pihak KTM sendirilah, pengurusan sendiri, dia akan ada satu function tu, dia buat khas. Ada polis, ada bomber semua sekali dengan kru-kru yang dipilih, dengan passenger yang sebetul. Bukan sebetul lah, dia buat macam passenger itu. Memang ada latihan untuk itu. Semua. Dia sebetulnya, KTM ni, masa first presiden dulu yang buat ETS, yang dia nak sama taraf dengan airlines, dia tiru. Sebetulnya kita orang banyak belajar dengan Malaysia Airlines. Kita orang pergi ke Akademi Malaysia Airlines, kita belajar dengan cikgu-cikgu kat sana. Kita pergi kat Malaysia Airlines punya airport, kita masuk business class dia, kita pergi tempat kru dia orang pergi apa panggil untuk pergi semua. Kita orang rasa semua, kita orang jumpa ketua stewardess dia, kita orang jumpa yang kru-kru dia. Tapi kita orang yang lama ni rasa macam nak buat macam dia orang buat. Sangat bagus, sangat polite, kita orang suka. So KTM tiru itulah. Basic dia dari situ. Cumanya untuk tahap kami ni tak adalah sebagus itu. Cuma setaraf insya-Allah. Sebetulnya dah pernah pergi Malaysia Airlines sekali, 2013. Sekali tu je lah, cukuplah sekali. Lepas tu pergi Asia 3 kali. Tapi bila kita dah tak dapat situ, kita dah ada kerja ni, Pak Su jadikan ini platform untuk buat orang teruja dengan kerja yang Pak Su ada lah. Kiranya macam sekarang ni, Pak Su jadi macam ikon untuk orang-orang yang bercita-cita untuk terbang tapi tak kesampaian. So boleh datang lah, boleh try KTM. Sebab satu KTM ni bestnya banyak benefit. Dia bagi quarters. Dia ada bagi quarters, ada dia naik train komuter free, nak ke mana-mana je free. Ada tiket 2 kali setahun untuk pergi ke Hat Nyai, untuk pergi asalkan kereta api, untuk bawa keluarga pun boleh dengan harga 75% potongan kalau ahli keluarga nak join. Satu lagi persekitaran, environment kawan-kawan. Kawan-kawan pun main peranan walaupun dalam dulu masa Pak Su masuk first 2010 kita orang ada dalam 70 orang. Sekarang ni tinggal 10, tak sampai 10, 9 orang yang pioneer. So kita orang ni buat benda persekitaran dalam ETS ni meriah. Kiranya macam kalau adik-adik baru masuk, dia tak jadi macam tak best lah kerja ni. Okey, boleh. Gaji pun okey, boleh. Oh, shift banyak. Dia sebab yang train sekarang ni makin banyak. Setiap jam ada satu. Start paling awal 1:30 pagi daripada Ipoh. Contoh Pak Su base Ipoh. So first train daripada Ipoh 1 pagi, 1:30 train. Pukul 12:30 dah kena masuk. Sampai pukul 10. Last train daripada Ipoh kalau macam Pak Su 7:40 malam. So dia ada 13 shift. So kena ikutlah jadual dia, seminggu pagi direct, seminggu lepas tu satu hari off, seminggu petang direct. Lepas tu dia rotate macam tu. Ipoh saja kan? Tak, dia kita orang first dulu Ipoh semua. Tapi selepas 2-3 tahun ada base KL, Gemas, ada Butterworth. So sekarang ni ada 4 base lah untuk ETS. KL, Ipoh, Butterworth. Gemas tu dia orang transit balik, patah balik. Tapi paling ramai KL dengan Ipoh. Cabaran, kalau nak ikut cabaran, mana-mana kerja ada cabaran. Tapi pada Pak Su, setiap cabaran tu buat sebagai semangat lah untuk kita terus. Paling mencabar lah so far dalam ETS ni, dapat surat layang daripada passenger lah. Surat layang, mungkin dia ada tak puas hati, mungkin itu je lah. Tapi tak ada mencabar sangat. Surat cinta pun dapat.
Itu tak adalah ngeri, tapi banyak je ada. Yang paling banyak kenangan pengalaman manis lah. Yang pahit tak banyak kot Pak Su. Sebab Pak Su manis apa? manis. Banyak manis. Paling manis dapat anugerah pekerja terbaik lah. Itu paling manis lah. Bukan senang. 2011. Itu yang first ETS starting. 2010, 2011, 2012 tu. Dalam 3 tahun tu dia ada satu. Itu permulaan ETS. Pak Su antara orang yang paling dapat anugerah tu, macam itu momen yang paling indah lah. Pengalaman yang tak manis. Pengalaman tak manis, kena maki dengan passenger je lah kot. Itu paling manis lah. Itu paling pahit lah. Kalau cerita kasar bunyinya, tapi Pak Su jenis buat senyap je lah. Kalau nak marah pun, marah dalam hati je lah. Tapi so far okey. Banyak yang manis. Kalau tak manis, tak ada sampai 10 tahun. Dia depend on orang lah. Kalau macam Pak Su, sebab Pak Su dah pernah pergi Asia 3 kali, dah pernah pergi Malindo, dah pernah pergi Malaysia Airlines. Tapi kalau kita mencuba tak salah, kita boleh usaha. Tapi kalau kerja yang kita ada sekarang ni okey, boleh bagi kita makan, bayar sewa rumah, kereta, okey. Untuk orang kat luar, so far sekarang ni alhamdulillah lah, Pak Su pun ada followers agak tinggi kat Facebook, kat IG baru nak naik. Ramai orang DM, PM cakap, Pak Su macam mana cara nak apply, macam mana Pak Su macam best kerja. Sebetulnya Pak Su bagi gambaran kerja ni okey, best. Sebetulnya untuk Pak Su sangat best. Tapi untuk orang lain dia depend on individu lah. Nak rasa duduk dekat kampung ke, macam orang Perak sini ramai staff daripada Ipoh. So kalau dia nak duduk base Ipoh dengan family, boleh duduk Ipoh. Kalau yang nak duduk KL, boleh duduk KL. Pertama sekali sebab ada Pak Su dalam tu. Orang ramai naik sebab bukanlah ramai naik, ada yang naik sebab Pak Su promote. Ada dia kat Pak Su sebab Pak Su ni akan naik. Okey, itu alhamdulillah lah. Tapi sebetulnya untuk perayaan, musim perayaan, Pak Su galakkan untuk orang naik ETS. ETS ni satu selesa. Dia boleh sampai tepat pada masa sebetulnya kalau tak ada derailment atau masalah-masalah teknikal. Selesa, senang, jimat. Nak kata harga dia mahal tak mahal. Harga boleh dibayar oleh penumpang lah. Reasonable. Satu lagi, nak tengok keindahan alam, nak rehat, boleh naik ETS, senang. Okay guys, kita terpaksa sambung video ini di episod yang akan datang. Sementara itu jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapat notifikasi video yang seterusnya. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.